Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Macam ada hadis yang Nabi sebut dalam Sahih Muslim, Allah Ta'ala akan kuatkan agama di akhir zaman dengan lelaki yang fajir, birrajulin fajir, di Sahih Muslim. Yang lelaki yang fajir ni lelaki yang dia bukan wara, bukan baik, tapi tak jahat sangat. Dia nah abang tak erti, tapi macam tu lah, tuan-tuan faham lah. Maka Jamal bin Nasir berjuang masa tu, walaupun dia jahat, dia zalim, tapi dia juga berjuang. Mesir berjuang dan Syria, Jordan berjuang lawan Israel. Baik. Apa berlaku? Berjuanglah Mesir lawan Israel, tak pernah berhenti. Tuan-tuan tahu perang Arab Israel kan? Oh, ya, perang 6 hari, perang Yom Kippur, tak pernah berhenti ni, 47, 67. Sampai satu tahap Mesir jadi negara miskin. Mesir jadi negara miskin sebab tak ada duit, sibuk perang aja. Ketika itu yang pegang pemerintahan adalah Anwar Sadat, pengganti dia. Maka Mesir memang tak ada duit. Anwar Sadat berhadapan dengan dilema, rakyat dia marah dekat dia. Kami peluang pekerjaan tak ada, duit kita jatuh, negara huru-hara, hang sibuk nak perang. Rakyat dia marah dia. Tetapi dunia Islam luar Mesir angkat dia sebagai wira. Inilah wira kita, berjuang bagi pihak Islam lawan Israel. Kita tepuk tangan, puji dia. Tetapi dilema yang dihadapi di dalam ialah rakyat dia. Ini Anwar Sadat. Saya tak kata dia bagus. Bila saya kata tadi, saya tak kata dia bagus, tetapi kita cuba memahami dilema dia. Itu kaedah saya. Baik. Dalam keserabutan ini, pihak pertama yang notice dilema Anwar Sadat adalah Amerika punya ejen, CIA. Dan Yahudi lah, of course. Maka mereka tawarkan kepada Anwar Sadat satu tawaran yang Anwar Sadat tak mampu tolak, iaitu subsidi kepada Mesir, duit free setiap tahun. Kemudian hutang akan dilangsaikan, peluang pekerjaan akan diberikan as one with one condition, dengan satu syarat. Apa syarat dia? Camp David. Perjanjian Camp David. Masa tu Jimmy Carter kan yang jadi pengadil. Perjanjian pendamaian Israel Mesir dalam Camp David tahun 78. Maka Anwar Sadat sign perjanjian itu, sekaligus dengan sign perjanjian itu memberi makna dia berkhianat kepada negara Islam dunia. Memang khianat. Pasal bila dia sign, seolah-olah dia iktiraf Israel. Sebab dia sign dengan Israel, sedangkan Israel bukan negara. Tapi bila dia sign bermaksud dia iktiraf sebagai negara. Kesan perjanjian itu, kedua-dua pemimpin ini, Perdana Menteri Israel dan Anwar Sadat, dapat anugerah Nobel untuk tahun itu. Kongsi. Kemudian kedua-dua negara ini diberi dana oleh Amerika dan Yahudi, bank Yahudi, dapat duit. Kemudian peluang pekerjaan disediakan. Kemudian tertubuh satu syarikat nama EMG, East Mediterranean Gas, yang difund oleh Israel, oleh Yahudi untuk membantu jana gas dan minyak di Mesir. Dan fakta, orang Israel boleh akses beli minyak Mesir dengan harga dia lagi murah daripada orang Mesir beli minyak Mesir. Imbang khianatan. Okay. Orang tuduh Anwar Sadat khianat. Yes, memang khianat lah. Dan apa kesan dia? 78 dia sign perjanjian itu. 79 tahun selepas itu Liga Arab buang Mesir daripada Liga Arab selama 10 tahun. Baik. Yang saya nak cerita kat tuan-tuan pagi ni nak tarik perhatian tuan-tuan secara akademiknya, itulah perangai orang Islam. Ketika mana dia susah, dia seorang, dia berjuang, kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan, tapi kita tak pernah ambil ruang untuk tanya dia, hang berjuang untuk Islam, untuk kami ni, apa yang hang perlukan? Sama macam di tahfiz, di mana pun di Malaysia sekarang. Kita puji dia, kita angkat dia, tapi kita tak tahu apa dilema dalaman dia. Tapi sekali dia berpaling tadah, kita buang dia. Buang terus pada Liga Arab. 10 tahun Mesir dibuang. Saya tak kata Anwar Sadat bagus, dia sign dia salah. Tetapi nak didik orang Islam, itulah penyakit umat Islam. Kita cuma jadi penonton dan penepuk tangan. Sekali wira kita jatuh dan berpaling tadah, kita hukum dan buang dia tanpa kita bertanya apa dilema dia. 1896 Theodor Herzl karang satu buku tentang The Jewish State, negara Yahudi. 1897 mereka tubuhkan persatuan mereka lah, Persatuan Yahudi Dunia. Okay, 1896 dikarang satu buku The Jewish State.
18, oh ini terang, 97 depa tubuhkan gerakan Zionis Nasional dunia kan. Tahun yang sama Theodore Herzl pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, minta nak beli tanah Palestin, beli bukan rampas, beli. Masa ni Sultan Abdul Hamid kedua alami masalah yang sama macam Anwar Sadat, masalah yang sama macam Khedive Taufik, iaitu pemerintah sebelum dia boros, buat istana tanpa, sorry tuan-tuan saya tak didik dengan Malaysia buat pusat pemerintahan yang kaya ni, buat masa tu isu railway, landasan kereta api sama je macam kita, yang begitu boros. Sultan Abdul Hamid kedua mewarisi kerajaan itu. Dia tak khianat, tapi dia mewarisi dan tekanan masa tu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Libya, bagaimana ketika mana Libya ni siapa? Umar Mukhtar, kan? Depa diancam oleh Itali kan? Itali minta bantuan. Uthmaniyah tak mampu bagi. Gerakan As-Sanusi, Muhammad Ali As-Sanusi, depa boikot Uthmaniyah masa ni sebab Uthmaniyah tak bantu depa bila Itali serang depa. Ini di Libya. Bukan Uthmaniyah tak bantu, tak mampu bantu. Masa dia sendiri pun teruk dah. Kalau keadaan begitu, Yahudi nampak. Dia pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, tawarkan nak beli tanah Palestin. Sedangkan sebelum itu ada disebut sebagai Uganda Scheme. Perjanjian Uganda, negara Afrika menawarkan tanah Uganda percuma kepada pemodal Israel untuk duduk jadikan negara Israel di Uganda free. Tak payah perang, tak payah bayar. Pasal dia tahu Israel kaya, orang Yahudi, tapi dia tak mau. Bermaksud mereka punya tujuan bukan nak duduk negara sendiri, nak duduk negara Palestin. Maka minta ke Sultan Abdul Hamid, dengan tuan-tuan boleh baca tawaran mereka, Theodore Herzl, tawaran dia apa? Hutang Uthmaniyah diselesaikan oleh banker-banker Yahudi. Satu, hutang selesai. Tuan-tuan, hutang selesai, siapa tak mau? Kan? Yang kedua, Sultan dapat allowance asing kepada Yahudi setiap bulan. Kedua. Yang ketiga ni menarik. Yahudi tawarkan kepada Sultan Abdul Hamid kedua agar kalau Sultan sudi jual, bukan bagi free jual tanah Palestin ini, kami akan bina sebuah Universiti Islam Uthmaniyah di Palestin. Dia tak kata kami nak bina gereja, dia tak kata kami nak bina SJKC, SJKT, kami nak bina Universiti Islam. Dia nak tarik perhatian. Kalau kita ni kita kata apa? Universiti Islam tak apalah kan, baguslah. Tapi kelicikkan Yahudi. Tapi bijaknya Sultan Abdul Hamid kedua, dia tolak dan dia ugut, dia warning Theodore Herzl, kalau hamai sekali hang balik kepala asing badan asing. Oh ni Sultan Abdul Hamid kedua, tegas dia. Yahudi ni tuan-tuan, kelicikan mereka punya style. Saya pernah baca dalam buku karangan mereka ni, bagaimana Yahudi bantu ekonomi Yahudi. Kalau ada kedai sayur Yahudi dan Islam ni di Palestin, kalau kedai sayur Islam satu lereng dengan kita, kedai sayur Yahudi seberang jalan, by hook or by crook beli kedai sayur Yahudi. Benda ni mungkin biasa tuan-tuan kan, tapi yang menarik dah mereka punya logik mereka. Tapi jika berlaku hujan, adakah seorang Jews ini boleh pergi beli kat kedai orang Islam? Ataupun kena cross juga hujan pergi kedai Yahudi? Orang Islam akan jawab apa? Kalau kita orang tanya macam tu, kita kata pergi kedai kita jugalah kan. Benda yang sama mereka jawab, pergi kedai Yahudi juga. Tapi jawapan mereka tak berhenti dekat tu. Jawapan mereka bersambung. Pergi kedai itu juga, nanti baju hang akan basah lecah, bawa baju itu hantar kedai dobi Yahudi. Bermaksud apa pun saja halangan, untung dia balik kepada Yahudi balik. Dia tak nampak hujan itu sebagai halangan, tetapi hujan itu sebagai salah satu lagi cabang-cabang keuntungan. Ni Yahudi punya style. Kalau kita hujan tak apalah, darurat kedai ni. Okay, itu yang berlaku. Hari ni tak tahulah, di Selangor saya tak pasti, tapi di Pulau Pinang kedai-kedai makan kalau yang malam habis dah, kedai Melayu habis dah, semua dapat kat Patani. Islam juga tak apalah, tapi habis. Okay. Kedai runcit semua Aceh dah duduk dah. Okay. Tapak kedai orang Islam Melayu lah, tapi depa bagi orang Aceh sewa. Tak apalah orang Islam, tapi Melayu suka makan atas angin saja. Okay. Kemudian yang tu saya tak marah lah. Bukan saya tak marah, saya tak ada hak untuk marah. Tapi yang saya nak marah ni, saya tak kisah kot, saya sebut live ni, tak ada masalah kot. Bangunan di pusat komersial, di kompleks, iaitu JKP punya,
JKP kan, yang untuk Bumi Putera ni kan. Tuan-tuan boleh sahkan. Kalau tuan-tuan duduk di Medan, tuan-tuan boleh sahkan. Yang boleh beli cuma Bumi Putera ya. Dia bukan boleh beli, dia tak boleh beli. Dia kalau JKP ni dia cuma boleh sewa kan. Dia cuma sewa saja. Saya tak sure, yang saya pasti tempat saya dia cuma boleh sewa saja, kompleks. Dan dia murah aja, dia RM100 je sebulan pasal dia kecil je. Untuk majukan pengusaha kecil Melayu. Tapi apa orang Melayu buat? Dia sewakan balik kat orang lain. Dia sewa sebulan RM100. Dia tak buka kedai pun. Dia biar je. Kemudian orang lain nak sewa dekat dia. RM300, RM400 dia lipat. Siapa yang bunuh bangsa sendiri? Kalau dia beli, dia sewakan, kita boleh terima lah, it's okay lah. Tapi dia pun sewa. Tuan-tuan tengok di Padang Besar, satu kedai tu yang untuk Bumi Putera tu, dia sewa, yang tu saya tak sure sewa pun ataupun dia beli. Tapi dia boleh buat satu bukan kompartmen, pemisah, divider di tengah. Kedai yang besar tu di kerat tengah, dia sewakan kepada orang luar. Sebulan, ni saya tanya sendiri, itu agak berapa? Sebulan RM4,000, RM8,000. Sekarang bila duit Siam lagi naik, duit Malaysia jatuh, lagilah susah hati orang Siam. So kita boleh bayar lah. Dia tak nak buat macam mana kami nak hidup. Dulu kan mereka susah, Allah, mereka belagak sikit lah. Buat macam mana mereka pun duit mereka tinggi sekarang. Okay? Siapa yang buat perangai macam ni? Jadi bila saya kata macam ni, orang selalu bukan orang semua lah, certain orang kata dia ni lalang, dia ni memang. Saya pernah orang kata dia ni ustaz lidah bercabang.